Hai, Assalamualaikum murid-murid. Kali ini berjumpa lagi dengan Cikgu Hadi dalam mata pelajaran Sains tahun 4, tajuk unit 7 Tenaga, dan kita akan belajar tentang sumber tenaga. Jom kita belajar dan selidi apa itu sumber tenaga yang ada dalam pelajaran kita ini. Selamat belajar. Apa yang akan kita belajar pada kali ini? Kita akan menyatakan maksud tenaga dan memerihalkan pelbagai sumber tenaga melalui pemerhatian pelbagai media. Jadi, apa maksud tenaga? Tenaga ialah keupayaan untuk melakukan kerja. Tenaga ada di sekeliling kita dan dapat diperoleh melalui pelbagai sumber. Jom kita kenali sumber tenaga itu dahulu. Jom. Kita nak belajar tentang sumber-sumber tenaga. Murid-murid boleh rujuk pada buku teks muka surat 124 dan 125 supaya kita lebih jelas tentang tajuk ini. Baiklah, yang pertama, tenaga matahari. Ia adalah sumber tenaga yang paling utama. Tenaga matahari boleh digunakan untuk menjanakan elektrik melalui panel suria. Panel suria, apa panel suria itu pula? Panel suria adalah salah satu daripada sumber elektrik yang menggunakan matahari. Lihat di sini di atas rumah ada panel solar yang akan menyerap tenaga matahari dan akan menukarkan tenaga itu kepada tenaga elektrik. Jadi tenaga elektrik yang percuma kita dapat. Seterusnya, tenaga daripada air. Contohnya seperti empangan hidroelektrik. Air yang mengalir menggerakkan turbin di empangan untuk menjanakan elektrik. Jadi, sumber tenaga air ini boleh menghasilkan tenaga elektrik melalui pergerakan air yang melalui turbin. Lihat gambar rajah ini, air sungai dari empangan disalurkan ke bawah melalui ini dan mengenai turbin. Jadi turbin akan bergerak dan menghasilkan tenaga elektrik. Seterusnya, sumber tenaga dari biogesim. Biogesim ni apa? Biogesim ni adalah bahan daripada tumbuh-tumbuhan ataupun tinja haiwan. Contohnya kayu api dan sisa tanaman. Maknanya daripada sumber semula jadi yang akan menghasilkan tenaga. Tinja haiwan pula juga dapat menghasilkan tenaga kepada tumbuh-tumbuhan. Seterusnya, kita dapat juga tenaga melalui angin. Inilah kincir angin yang kebiasaannya terdapat di luar negara ataupun kawasan yang mempunyai angin yang kuat di tepi pantai atau kawasan yang lapang. Kemudian kita juga ada sumber daripada petroleum dan gas asli.
ataupun kita sebut sebagai bahan api fosil. Negara kita banyak sumber tenaga daripada petroleum, minyak dan juga gas asli yang disedut di tengah laut. Kebanyakannya di pesisir pantai Sarawak dan Sabah. Juga arang batu. Arang batu juga dapat menghasilkan tenaga kepada kita. Kemudian juga terdapat sumber tenaga dipanggil nuklear. Bahan nuklear seperti uranium digunakan untuk menjanakan elektrik di stesen jana kuasa nuklear. Jadi, terutamanya di Malaysia ini, kita menghasilkan tenaga elektrik daripada sumber air. Kita tidak menghasilkan tenaga elektrik melalui nuklear. Nanti dia cari kenapa tak boleh ataupun kenapa kurang sesuai stesen jana kuasa nuklear di negara kita. Dan juga sumber tenaga yang terakhir adalah ombak. Ombak juga dapat menggerakkan turbin di dalam laut untuk menjanakan elektrik. Konsep yang sama seperti empangan hidroelektrik, tetapi di kawasan di mana ombak yang kuat, negara-negara yang punya ombak yang kuat boleh menggunakan teknik ini untuk menghasilkan tenaga elektrik. Jadi itulah jenis-jenis sumber tenaga yang kita akan belajar nanti. Jom buat latihan. Cuba senaraikan semula sumber-sumber tenaga yang ada tadi yang kita belajar ke dalam ruang tempat kosong ini. Mudah je kan? Dan akhirnya kita akan buat projek membina kincir angin. Kalau nak belajar buat, cuba klik butang yang disediakan kat sini dan boleh buat. Selamat mencuba. Alhamdulillah, selesai pelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa untuk ikuti nanti cikgu dalam tajuk seterusnya nanti. Selamat belajar dan teruskan bersama Cikgu Hadi di channel Cikgu Hadi, ilmu dikongsi, manfaat dinikmati. Dan juga jangan lupa untuk tekan butang subscribe dan like ya. Jumpa lagi. Assalamualaikum.